嗯，啊，不是，不用，不用，放桌上吗？没事，没事，我们等会儿。这是没有凉风是吗？哎，没有，完全没有，完全没有。只有洗手间。那把还是开窗，啊，开门。还有。好了，我们开始吧。Kita mulai. 我们一起来祷告。Kita berdoa. 主耶和华，你是在天上的神。Tuhan, Engkau Allah yang di sorga. 你在2000年前，你差你儿子来到地上。Di 2000 tahun yang lalu Engkau telah mengutus anakmu datang ke dunia ini. 主要在这样一个纪念你儿子死里复活的节期， Di mana Tuhan di hari raya seperti ini untuk memperingati kematian dan kebangkitan anakmu. 使我们真认识你。 Dari sini membuat kami benar mengenal Engkau. 主要使我们心里面真正的在你的面前平静安稳。 Tuhan, kira benar supaya hati kami tenang di hadapan-Mu. 主啊，你安静我们的心。 Tuhan, tenangkanlah hati kami. 主啊，你知道我们每天听见外在的各样的声音， Tuhan, Engkau tahu setiap hari kami mendengarkan suara-suara di luar. 我们的肉体也被引动， Bahkan hati kami juga ikut tergerak, tergoda. 就常常随从情欲， Terkadang kami akan mengikuti hawa nafsu 随 kami, 从我们肉体所喜好的。 mengikuti keinginan daging kami. 主啊，那何等的危险！ Tuhan, itu betapa bahayanya. 求你使我们安静在你的话语面前， Tuhan, kiranya kami dapat tenang di hadapan di firman-Mu. 再从这客观的经文里去认识你， Di mana secara objektifnya untuk mengenal Engkau melalui firman-Mu. 使我们经历内在的更新。 Di mana kiranya kami mengalami perubahan dalam batin 你 kami. 带领我们这上午的时间， Kiranya Engkau menuntun waktu pagi hari 虽然 kami. 外在有很多的艰难， Walaupun dari luar ada begitu sulit, 但我们是你的百姓， tapi Tuhan kami umat-Mu. 是在地上的你的儿女。 Di mana anak-Mu yang di dunia ini. 主啊，你决定这一切， Tuhan, Engkau menuntun segalanya. 因为你是神， Karena Engkau Allah Tuhan. 并且你是我们的神。 Dan bahkan Engkau adalah Allah kami. 求你使我们眼目专注在你上面， Tuhan, kiranya mata kami fokus kepadamu. 我们一切的忧虑，我们一切的好处都不在你以外。 Di mana segala kebaikan kami, kegelisahan kami, kekhawatiran kami tidak di luar daripadamu. 恩待我们， Berkatilah kami 如此 Tuhan. 祷告是奉耶 Kami 稣的 berdoa 名。 di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 能听见吗？ Oh, bisa dengar enggak ya? Kedengar enggak? 能听见。你说话的，要不就拿那个话筒。 Iya,不用了。 Nang. 我们说出埃及记有一个很重要的一个理解的关键， Kita berkata bahwa kitab Keluaran ada poin penting yang membuat kita untuk memahaminya, mengenalnya. Bah. Itu tambahan kuat. 这个关键就是上帝要成就与他百姓所立的约，是吧？ Inti daripada sini adalah di mana perjanjian keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. 所以在出埃及里，上帝一切的行动都是跟约相关的。 Oleh sebab itu, segala tindakan yang dalam keluarannya ini 这个使我们所信的耶和华区别于一般的偶像神。 dengan tindakan Allah. Dan inilah yang membedakan kita percaya pada Tuhan Allah dengan Allah-Allah yang lain. 那么，比如说以色列在第1章里面讲到， Namun contohnya di pasal 1 itu berbicara 以色列生养众多。 di mana beranak cucuk dan bertambah 那 banyak. 么虽然他经历了很大的一个来自法老的逼迫， Walaupun orang Israel mengalami banyak tindasan penganiayaan daripada Firaun, 从一般的常识和规律，我们说那是不可能他们生养众多的，是吧？ kalau dilihat dari pemahaman pengalaman kita secara umumnya itu nggak mungkin mereka akan beranak cucuk dan bertambah banyak karena penindasan itu. 那么神依然使他们能够生养众多， Namun kita 并且 lihat di 强壮。 sini
Allah tetap membuat mereka beranak cucu dan bertambah banyak dan berkembang pesat. 那么神为什么要做这件事情呢？ Lalu kenapa Allah melakukan hal ini? 为什么Theo？ Kenapa, Theo? Ya, karena Allah memegang perjanjiannya dengan sepihak. 对，它是跟亚伯拉罕之约相关，是吧？ Ya, ini ada kaitannya dengan perjanjian 所以我 Allah 们 dengan Abraham. 我们通过这样的以约的框架去理解上帝的行动。 Oleh sebab itu, kita dalam bentuk seperti inilah kita memahami perjanjian ini. 这使我们对圣经有一个完全不一样的认识的角度哈。 Dan ini dari sisi yang berbeda kita untuk mengenal 那么， perjanjian ini. 那么在第二章摩西的故事是吧？第二章 Pasal yang kedua itu adalah cerita mengenai kelahirannya Musa. 一直到摩西在外邦做了牧羊人， Sampai Musa dia di bangsa-bangsa yang lain dia menjadi seorang gembala. 那么怎么 peternak. 理解这个事件呢？ Lalu bagaimana kita memahami kejadian peristiwa ini? 它不是人的一个事情是吧？ Kita lihat di sini bukan halnya manusia, 对不对？ ya 不是 kan? 说记录了一个王子怎么逃亡的故事， Ataupun mencatat seorang anak raja bagaimana dia lari dari tempatnya itu. 那么我们说这里有上帝特别的预备， Namun di sini kita berkata bahwa ada penyiapannya Allah terhadap Musa. 预备这样一位以后要带领以色列出埃及的领袖是吧？ Ya artinya mempersiapkan seorang pemimpin untuk membawa Israel keluar dari Mesir. 那么这个事情到第3章才显明出来， Namun hal ini dinyatakan melalui pasal 3, 对吧？摩西在西乃山牧羊的时候，神向摩西显现。 di mana pada saat Musa mengembalin kambing domba itu, Allah menampakkan dirinya di Gunung Horeb atau Gunung Sinai. 那么神为什么要向摩西显现呢？ Lalu kenapa Allah menampakkan dirinya kepada Musa? 神为什么要向摩西显现呼召他呢？ Kenapa Allah memanggil Musa dan menampakkan dirinya kepadanya? 马蒂亚斯， Matias, kenapa Allah menampakkan dirinya kepada Musa? Karena Allah ingin membangun hubungan. 因为神想要与人建立关系。什么关系啊？ Hubungan yang 这 seperti 答案在 apa? 哪里？ Jawabannya ada di mana? 经文里有说， Di dalam Alkitab 你 sudah 看一下 berkata, 经文怎 mungkin 么？ Matius bisa melihat di isi firman Tuhan. 神为什么在西乃山，在摩西80岁的时候， Kenapa di saat Musa berumur 80 tahun, Allah menampakkan dirinya kepada Musa di 对吧？ Gunung 摩西 Sinai? Musa sudah ditentukan Allah untuk membebaskan bangsa Israel. 穆萨已经被拣选一遍，被定为要解放、带领以色列出埃及。不这样猜，大家看经文， Kita lihat ayat firman Tuhan 经 jawabannya. 文怎么告诉我们的？ Bagaimanakah ayat firman Tuhan itu berbicara memberitahukan kepada kita? 看经文， Kita lihat ayat firman Tuhan. 就是我们以后大家说话呢要有根有基哈。 Jadi next Mia ada menanya kepada kita jawabnya sesuai dengan di ayat firman Tuhan. 找圣经根据。 Kita lihat di ayat firman Tuhan itu, 为什么 bagaimana 呀？ firman Tuhan berkata. 为什么第3章神呼召？ Kenapa pasal 3 ayat Allah memanggil Musa dan menampakkan dirinya kepada Musa? 怎么说的？圣经 Bagaimana dia berkata? 以后就说圣经是怎么说的？ Kita lihat bagaimanakah Alkitab itu berkata. Allah menampakkan dan memanggil Musa. Rachel， Richard? Huh? I'm sorry, I'm not focused. My note is here and my laptop is crashing down. 圣经怎么说的？ Kita lihat bagaimanakah Alkitab itu berkata. 圣经告诉我们，一切的都是在圣经里有 Alkitab 答 sudah 案的。 memberitahukan kepada kita. Coba. Kita lihat lagi. Jesse， Jesse, Kita diutus Allah supaya orang bangsa Israel mengenal siapa itu Tuhan. 神差派摩西，希望就以色列人能认识到神。这个我能听懂了，你有的不能翻译。你能听？还有吗？ Ada lagi? Kenalan ayat pasal 2:24 kenalan mendengar rentian dan mengingat perjanjiannya. 对，是吧？ Ya. 这是最主要的原因，是不是？弟 Inilah 兄姐妹， alasan yang paling utama seperti yang Resvi katakan. 是不是这样的？ Seperti itu 2章 bukan? 结尾说了， Yaitu di pasal 3 ayat 2b-nya itu telah mengatakannya. 对吧？神看见他们
劳苦 Baik, 纪 di 念 pasal 2 ayat terakhir ini. 约， Karena Allah mengingat mereka. 大家现在就是这样读圣经，好不 Kita 好？ lihat kita dengan cara seperti itu memahami dan membaca isi Alkitab. 其实啊，这个是多宝贵呀、 Supaya kita lihat 我 ini 都不知道 betapa 再给 berharganya. 大家不觉得这个这么宝贵的，这是读圣经，是不是理解圣经的方式？ Inilah cara kita untuk membaca dan mengerti isi firman Tuhan. 不要听人怎么讲， Yaitu kita jangan hanya mendengarkan 也不要 bagaimana 相信 manusia 你 itu 自己的 berkata. 经验、你自己的判断。 Dan juga kita jangan percaya kepada pengalaman kita sendiri. 圣经告诉我们了，是不是？ Alkitab telah memberitahukan kepada kita. 其实这个现在，其实当下的教会的危机，你知道是什么吗？ Saat ini yang dialami oleh gereja, 就是不去回到圣经里， ya artinya tidak kembali kepada 是 Alkitab. 不是？都是听人喜欢人讲的好听的话。 Ya artinya lebih ingin senang mendengar apa yang dikatakan 我 oleh 们 manusia. 跟大家要求在这里学习的一个最重要的，你要建立起来的意识就是，我要好好从圣经去确认，圣经是神的话。 Di mana di sini mengajarkan satu hal yang harus kita bangun kesadaran ini adalah bagaimanakah Alkitab itu berkata. 对不对，弟兄姐妹？是不是2章结尾告诉我们了？ Kita lihat pasal 2 akhir itu telah memberitahu 你看 kepada kita. 如果你观察一下2章到3章的一个整个的叙事脉络， Kalau kita memperhatikan dari pasal 2 akhir sampai masuk ke pasal 3, 来，我们来看一下，弟兄姐妹哈， mari kita melihat. 2章是不是就开始讲摩西的故事了？ Kita lihat, bukankah pasal 2 dia mulai bercerita 看圣经，看圣 tentang 经，对不对？ kehidupannya Musa. 2章一直记录着摩西的故事，一直到记录到哪里？ Pasal 2 dia mulai mencatat Musa sampai mana? 到22节，对吧？ Yaitu sampai di ayat 22. 是不是弟兄姐妹？ Ya bukan teman-teman. 2章的1节到22节都是关于摩西的出生、成长、逃亡的记录。 Kita lihat Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 22 itu mencatat tentang kelahirannya Musa, pertumbuhannya, dan sampai dia lari ke Midian. 所以这个记录是连续的，是吧？ Oleh sebab itu kita lihat catatan ini dia berlanjutan. 然后到3章1节就讲摩西，接着往下记录。 Kemudian dari pasal 3 ayat 1 dia mulai mencatatnya. 所以2章的23节到25节是一个明显的插入的一个记录，是不是？ Oleh sebab itu kita lihat ayat 23 sampai ayat 25 itu tambahan. 对不对？你得看见到这个不同，他突然说了另一个事情， Kita lihat harus melihat perbedaannya, dia berbicara hal yang lain 23 sampai 25 ini. 然后到第3章开头又回来了。 Kemudian pasal 3 ayat 1 dia kembali lagi menceritakan mencatat Musa. 那你得想，你要圣经它这么记录，它是有原因的，是吧？是不是？ Oleh sebab itu kita harus memikirkan di mana Alkitab mencatat seperti ini pasti ada alasannya. 对吧？我在做一件事情的时候突然停下了， Kayak contohnya, tiba-tiba melakukan sesuatu, terus kita tiba-tiba berhenti. 对吧？然后又接着做， Kemudian kita melanjutkannya lagi. 那你得留意为什么停下。 Lalu yang harus kita perhatikan itu adalah kenapa dia terhenti. 所以24节就说，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。 Oleh sebab itu ayat 24 di mana Allah mendengar rintihan mereka lalu ia mengingat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. 对不对？你看让大家写诗经作业的时候， Pada saat meminta teman-teman untuk mengerjakan tugas 要求 Alkitab, 你做什么？你要上下文，对不对？ di mana 联系 kita 上下文， perhatikan menghubungkan konteks pada ayat pasal tersebut. 这就是你在上下文中，你知道经文要说明什么。 Dari sini kita akan tahu bahwa hal yang ingin disampaikan oleh ayat firman 那 Tuhan. 么，所以上帝他为什么要行动？为什么要去向摩西显现呢？ Lalu kenapa Allah menampakkan dirinya dan memanggil Musa? 是这跟创世纪有关， Supaya itu ada kaitannya dengan kejadian. 是吧？在创世纪15章的时候， Yaitu pada kejadian pada pasal 5, 神与亚伯拉罕立约， Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. 那个时候就已经应许我要把你们带出埃及了，是不是？ Pada saat itu Allah telah menjanjikan kepada Israel bahwa dia akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 这是我们解释圣经、理解神的行动的最关键的角度。 Inilah sudut pandang yang sangat penting untuk kita memahami, mengenal tindakan Allah perjanjian ini. 这不是人猜 Ya, artinya kita bukan menebaknya. 啊，说神看见摩西这个
怎么样神采取行动，不是的哈。 Contohnya, kita menebak Allah telah melihat Musa bagaimana, kemudian Allah bertindak. Ah. Bukan seperti itu. 那么进入第3章就是神呼召摩西了，是不是？ Namun masuk ke pasal 3, Allah memanggil Musa. 那么从3章1节一直到第4章的第17节， Namun dari pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 17, 这部分是一个整体，是吧，弟兄姐妹？ ini adalah satu naratif yang lengkap, satu bagian yang lengkap. 这里说的是什么？ Apa yang dibahas di poin ini? Pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 17. 从3章1节一直到4章17节， Dari pasal ayat 1 sampai pasal 4它 ayat 也是一 17. 个连续的叙事，是不是？ Kita lihat ini merupakan satu naratif yang lengkap. 说的是什么呢？ Di sini membahas tentang apa? Berbicara tentang apa? 看圣经， Kita 来， lihat Alkitab. 你看是不是连续的？ Bukankah dia berhubungan? Oh, 神与摩西的对话。对吧？全是对话， Kita lihat ini percakapannya, iya kan? 是不是？摩西一句，神说，摩西说，神说，这样对话 Musa berkata, Allah menjawab, dan terus menerus seperti itu. 在哪里发生的这件事？ Di manakah hal ini terjadi? 在西乃山，是不是？ Di Gunung Sinai. 你看，我们这样理解圣经，这是什么叫客观读圣经呢？ Dan ini yang kita katakan di mana bagaimana dengan secara 你 objektif 可以 ya 看 kita 分析一下 memahami，isi 对经文它自己在要说明什么，是吧？ Kita harus melihat apa yang ingin disampaikan oleh Alkitab 这 itu 是在 sendiri. 西乃山， Ini di Gunung Sinai. 那谁呢？是上帝向摩西显现。 Lalu siapakah? Yaitu Allah yang menampakkan 那 dirinya 么 kepada 发生 Musa. 什么事呢？上帝要呼召摩西， Lalu hal apakah yang terjadi? Yaitu Allah ingin memanggil 所以在这 Musa. 个，所以从3章1节一直到4章的17节，都是神和摩西之间的对话。 Oleh sebab itu kita lihat pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 17 itu percakapan antara Allah dengan Musa. 对吧？这 Ya 个 kan? 那这个对话它是一步一步往下进展的，弟兄姐妹，是 Namun 吧？ kita lihat percakapannya terus dia berjalan berlangsung. 怎么进展的呢？ Bagaimana percakapan ini terus 就是摩 berkembang? 西不断的要拒绝神的呼召， Musa terus menolak panggilan Allah, 对不对啊？ ya kan? 给出很多理由， Musa memberikan banyak alasan. 那么上帝呢都来回复摩西， Kemudian Allah membalasnya Musa. 对吧？你看，这就是我们说你在做经文分析的时候，你要留意的事件的进展。 Inilah yang kita katakan pada saat kita meneliti ayat firman Tuhan ini, kita harus melihat perkembangan ayat tersebut. 所以当这样读圣经的时候，你才能读懂圣经，是不是，弟兄姐妹？ Oleh sebab pada saat kita dengan cara seperti ini membaca ayat firman Tuhan, barulah kita bisa memahami dan 这 mengertinya. 就叫在圣经的上下文、圣经的经文的字面意思去理解圣经。 Ini yang kita katakan berdasarkan harafiah dan konteks pada ayat firman Tuhan ini, kita memahami dan mengenal isi ayat 这 firman 个很 Tuhan. 宝贵呀、 Ini satu hal yang sangat 大家要 berharga. 掌握这个方法。 Kita harus menguasai cara ini. 你以后要服侍， Nantinya kalian juga akan 你去讲 melayani, 道， akan khotbah. 你可一定要随便拿过来一句经文就搁那发挥呀、 Ya, artinya kita jangan hanya mengambil satu ayat firman Tuhan kemudian kita mengarangnya. 虽然你讲的很好听，别人喜欢听， Walaupun terkadang yang kita khotbahkan itu enak didengar dan Karena orang-orang si- juga suka mendengarnya. 但那是人的话， Namun itu adalah kata-kata 那 manusia. 多可怕呀！ Kita lihat betapa menakutkan jikalau 是不是， seperti 弟兄姐妹啊？ itu. Ya 是 kan 不是？ teman-teman? 大家能明白吗？我跟大家说的意思， Bisa dipahamin ya. 要按照圣经的意思讲解圣经， Dimana 好吧？ mari kita menjelaskan isi firman Tuhan berdasarkan 那 makna dari Alkitab. 那么你看看这个，在这个整个的非常长的对话中，哈， Namun kita lihat ini percakapan yang sangat panjang. 有几次很明显，你看，比如说这个摩西的拒绝，哈， Di sini Musa yang menolak. 对吧？第一次是3章11节，对不对啊？ Pertama ada pada pasal 3 ayat 11. 摩西说：“我是什么人，怎么能去见法老呢？” Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. 结果上帝怎么回复的？ Kemudian kita lihat jawabannya Allah. 你是什么人不重要， Tidak penting kamu ini siapa. 对吧？关键的是谁与你同在。 Yang terpenting di sini adalah siapakah yang menyertai kamu. 就比方说，打个比方， Kak, contohnya, 说中国和印度尼西亚建立了外交关系， contohnya
China dengan Indonesia membangun hubungan. 那么呢，印度尼西亚总统呢要派遣一个使者去到中国访问，代表印度尼西亚， Kemudian Indonesia mengutus seseorang yang mewakili Indonesia untuk ke China. 对吧？那么说总统就选择了 Dale， Contohnya, presiden ini memilih Theo. 那 Dale 就不用怕， Maka Theo tidak perlu takut. 他可能比较软弱，也很弱小， Contohnya, Theo mungkin dia lemah, 对吧？但是呢，他是代表着总统，代表着国家。 namun Theo saat itu dia mewakilkan presiden, mewakilkan negara 比如 Indonesia. 说我在中国来迎接 Dale， Contohnya, saya di China, saya menyambut kedatangan Theo. 我能不能轻看他呀？ Dapatkah saya merendahkan Theo ataupun meremehkannya? 绝对不能，是不是？ Tidak, pasti tidak mungkin, 因为不是， tidak boleh. 因为我接待的不是这个人， Karena yang saya nyambut ini bukan orang itu, 而是他代表的国家，代表他的元首。 melainkan dia mewakili presiden pemimpinnya Indonesia Jadi- dan mewakili 所以 Indonesia. 跟 Dale 是个什么人没有关系， Oleh sebab itu tidak ada kaitannya Theo itu orangnya siapa. 关键是谁差遣他。 Yang paling penting itu adalah siapakah yang mengutus dia, mengutus Theo 明白没 ini. 有，弟兄姐妹？ Bisa dipahamin ya? 是吧？关键不在于你是谁，而是在于谁与你同在。 Yang terpenting di sini itu bukan kamu siapa, melainkan siapa yang menyertai kamu dan yang mengutus kamu. 然后呢，接着这个摩西又问了，那你叫什么名字？是不是？ Kemudian lanjut Musa lagi menanyakan namanya. 所以可以说，在这段对话中，一个非常关键的要点就是神的名。 Oleh sebab itu dalam percakapan ini ada satu poin Iya, yang sangat penting, itu adalah nama 那 Tuhan. 么这里面，神宣告他的名的时候，有两个很重要的要点，是吧？ Oleh sebab itu pada saat Allah menyatakan namanya itu ada dua poin yang sangat penting. 我们昨天说神的名，当提到名字的时候， Pada saat kemarin sudah disampaikan, pada saat kita sebut nama, 它有很重要的作用。第一个是为了区分， dia memiliki fungsi yang sangat penting. Contohnya, pertama dia bisa Iya, Pak. membedakan. 这叫 Dale， 这叫 Jesse， 这叫法里的，是 Contoh 为 ini 把这 namanya 三个人分 Theo, 开。 Farid, Jesse bisa membedakan ketiga orang ini. 另外一个呢， Yang kedua, 用于召唤，是不是？ untuk memanggil, dipergunakan untuk memanggil. 我说 Dale 来擦一下黑板， Contohnya saya manggil Theo, bantu hapus papan tulis. 那么肯定 Jesse 不会去，是不是？ Namun di sini tidak mungkin Jesse yang ke sana, iya kan? 我说这个喊出这个名字的时候，他会回应， Pada saat saya memanggil nama tersebut, dia langsung akan meresponinya. 这是名字的一个作用，是吧？ Inilah fungsi daripada nama tersebut. 那当神宣告他的名的时候，有两个重要的要点。 Namun pada saat Allah menyatakan namanya, di sini ada dua poin yang penting. 有哪两个呢？ Dua Sen- hal apakah itu? 神怎么宣告他的名呢？ Kita lihat bagaimanakah Allah itu menyatakan 哪两个 namanya. 来？经文说的，看经文， Kita lihat ayat firman Tuhan. 看圣经，眼睛都看圣经。 Kita lihat ayat firman Tuhan. 有哪两个呀？神怎么回答的？ Bagaimanakah Allah menjawab ini? 第一个，阿固阿达拉阿固，是不是？ Ya kan? 第一个就是神宣告他，神说，摩西说你叫什么名字？神说阿固阿达拉阿固。 Allah berkata, aku adalah aku. 这个在原文里，它就是阿固阿达拉，我是的意思。 Kalau dalam bahasa aslinya itu maksudnya aku adalah. 那是 Gitu. 啥？什么意思呢？我 Ini maksudnya apa? 这个意思就是什么？ Ini maksudnya adalah 我不被我以外的任何的东西决定。 ya artinya saya tidak ditentukan oleh hal-hal yang di luar daripada aku. 明白没有？ Bisa dipahamin? 我要跟大家介绍， Kayak contohnya 比如你们问我你叫什么名字？ Oh,什么? 比如说，假如说你们问我 Contohnya kalian menanyakan saya, 你叫什 siapa 么？ nama saya? 你叫什么名字啊？ Siapa nama kamu? 那我就会介绍自己，是不是？ Namun pada saat itu saya akan memperkenalkan diri 我 saya. 出生在中国东北， Saya lahir dari China. 我在哪里上学？ Di manakah saya tempat sekolah 我什么时候 saya 来到这里的？ dan kapankah saya datang ke Indonesia? 对吧？ Ya 那 kan? 所有的说的这些，它都是决定我的， Namun semua hal ini itu menentukan saya, 决定我成为现在的这个我， menentukan saya menjadi saya saat ini. 是被我的父母啊被我的父母决定的， Ya artinya semua itu ditentukan oleh orang tua saya, 被我的学校决定的， ditentukan oleh sekolah saya, 被我周围的朋友亲人决定的， ditentukan juga keluarga sanak saudara 被 saya, 教会决定的。 ditentukan oleh
为什么就被教会决定了。 ditentukan oleh gereja? 那么你看，那我不能自己选择我是男人女人，就像 Kita 是吧 lihat di？sini contohnya, saya tidak bisa memilih saya ini terlahir sebagai laki-laki Wasit- atau perempuan, iya kan? 我是被决定的。 Hidup saya ini ditentukan. 那么当神宣告我是的时候啊， Namun pada saat Allah berkata, aku adalah, 这意思是什么？ ini maksudnya apa? 只有耶和华是神， Hanya Tuhan Allah, dialah Allah. 那么他在自己里面是神， Namun dia di dalam dia sendiri, dia adalah Allah. 他不被任何在他以外的东西决定。 Dia tidak ditentukan oleh hal yang di luar daripadanya. 我今天如果不吃饭，我会饿，是不是？ Contohnya, hari ini saya tidak makan, maka saya akan lapar. 我被食物决定， Saya ditentukan oleh makanan tersebut. 我被空气决定， Saya ditentukan oleh udara. 我被水决定， Saya ditentukan oleh air 没 minum. 有这些我就死了。 Jikalau tidak ada udara, air minum, makanan itu, maka saya akan mati. 但是上帝说我是的时候，表示他不被自己以外的任何东西决定。 Namun pada saat Allah berkata, aku adalah aku, dia tidak ditentukan oleh hal yang di luar daripadanya. 他在自己里面是神， Artinya di dalam dia itu, dia adalah Allah itu 那这 sendiri. 话是什么意思啊？ Ini maksudnya 这话 apa? 的意思的另一个意思就是说，只有耶和华是神， Maksud daripada kata ini adalah hanya Tuhan Allah, dia Allah. 是不是？神是绝对超越的。 Di mana Allah dia yang transenden, dia yang terlampaui. 这个世界上任何的被创造的东西 Yaitu segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini, 都不能跟神是化为同一类的， semua tidak bisa disamakan dengan Allah. 无论是太阳、月亮啊、石头啊、 Entah 木头， itu batu, tanah, matahari, dan lain sebagainya. 是吧？这个我们当神说我是的时候，是强调神的超越性，对不对？绝对的超越性。 Allah menekankan aku adalah, di sini menekankan bahwa dia yang terlampaui, 没有任何因素 dia yang transenden. Artinya tidak ada unsur-unsur yang lain yang 能够 mempengaruhi 要求或命令神做什么。 ataupun 明白吗？ unsur-unsur yang memerintah Allah untuk harus melakukan apa. 那我要是你看我在印尼，我就得听别人的，是不是？ Namun contohnya, saya di Indonesia, saya juga harus mendengarkan yang lain. 我就得遵守印尼的法律。 Saya harus menaati undang-undangnya Indonesia. 我是被决定的，我被要求的， Saya dimintain, ditentukan. 我的行动是被支配的，是吧？ Artinya setiap tindakan saya ini dikuasai. 所以我不是绝对自由的，是不是？ Oleh sebab itu saya bukan yang sepenuhnya bebas. 大家能明白吗？ Bisa 我的意 dipahami. 愿，我的行动，我是 Artinya 被 segala 决定的， keinginan saya, segala tindakan saya, semua itu 但是 ditentukan. 上帝不是， Namun berbeda dengan Allah. 没有任何的东西、事物能要求上帝必须做什么，不做什么。 Ya artinya tidak ada satu hal pun, unsur benda apapun yang bisa memerintah Allah untuk melakukannya. 对吧？是不是？他在自己里边是绝对自由的， Ya artinya Allah itu juga bebas di dalam dia 他 sendiri. 也是自我满足的。 Dia juga memuaskan dirinya sendiri. 关键是什么？ Yang paling penting di sini itu apa? 只有耶和华他可以称自己是神， Hanya Tuhan Allah dia dapat menyebut dirinya adalah Allah. 人能称自己是神吗？ Dapatkah manusia itu menyebut dirinya Allah? 不能，是不是？ Tidak dapat. 并且，如果耶和华他是绝对超越的话， Dan jika Tuhan Allah ini ya benar yang terlampaui transcendent, 那么 namun 耶和华的话，他就不被人的思想、人的想象决定， pusma. 不被人的设 tidak 想、人的思维 Oleh 决定。 sebab itu, Tuhan Allah tidak akan ditentukan oleh gaya pikir akal sehatnya manusia, 对不对啊？ ya kan? 我想象神是怎样的， Kita membayangkan Allah itu seperti apa. 我认为我的上帝是怎样的， Dan saya sendiri mengira Allah saya itu yang saya kenal itu seperti apa. 他不是根据人的想象或设想才是他。 Di mana Allah ini ada bukan berdasarkan bayangan daripada manusia. 那么那就根本上就表明，所有拜偶像的那都不是真神， Oleh sebab itu di sini menyatakan bahwa segala penyembah berhala dia bukan Allah yang benar. 都是自己想象的假神。 Semua itu adalah Allah yang palsu yang dibayangkan oleh manusia 因为 itu 如果神 sendiri. 是绝对超越的， Namun jikalau Allah itu benar yang transenden yang melampaui, 而人是作为受造的， sedangkan manusia itu sebagai 那么在 ciptaan, 本质上人是不可能认识这位神的。 maka pada dasarnya manusia tidak mungkin mengenal Allah ini. 对不对，弟兄姐妹？我再重复一遍，这句话很重要 Saya 哈。 mengulangi lagi, 本质上人不可能，也绝对不可能跟神进入交往。
Pada dasarnya manusia itu tidak mungkin dapat masuk bersekutu dengan Allah. 对不对？他在你之外， Karena dia di luar daripada kita. 他不受你控制， Dia tidak dikendalikan oleh kita. 你也不知道他的心思意念。 Begitu juga kita tidak tahu keinginannya. 不是你有一些关于神的概念，你就以为是与神交往了。 Di sini bukan karena kita telah memiliki pemahaman akan Allah, itu sudah berarti kita bersekutu dengannya. 当神说我是的时候， Pada saat Allah berkata, aku adalah, 这一点是大家要非常明确的，要意识到神的绝对超越性，它不受限制，不受约束。 di sini kita harus langsung mengetahuinya bahwa Allah itu tak dibatasi, tak dikendalikan, ataupun dikuasai, dan dia yang terlampaui. 对不对？那这个是第一个，就是神说我是他的超越的名，是吧？ Namun ini yang kedua dikatakan bahwa namanya inilah yang terlampaui transcendent. 第二一点呢， Yang poin yang kedua, 另外一个神的名很重要的， yang kedua yang sangat penting itu apa? Selain Sesama. aku adalah aku, selain Sesama nama ya. Tuhan. 快点。对，神说我是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。 Ya artinya dia Allah nenek moyang, dia Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 大家不觉得这句话让人很震惊吗？ Tidakkah kita merasa terkagetkan oleh kalimat ini? 我说我是你的朋友，这句话挺正常的。 Kayak contohnya saya berkata, saya teman kamu, itu perkataan yang normal, 对。 ya kan? 说我跟大家说，我的朋友是 Jessie， Contohnya saya memperkenalkan kepada kalian, saya berkata, teman saya adalah Jesse. 大家都觉得这挺正常，是不是？ Itu hal yang normal, ya kan? 但是我又跟大家说， Kemudian saya berkata, 我的朋友是印尼总统， teman saya adalah Presiden Indonesia. 那你们都会感到很震惊了。 Maka kalian mungkin akan kaget. 为什么呀？ Kenapa? 因为这个关系，我和总统这个关系，它是超乎想象的，是吧？ Di mana ya artinya statusnya presiden ini di luar daripada yang bisa kita bayangkan, kita dapat mungkin 总统 hubungan 那是 dengannya. 绝对的有权柄的，高高在上的，我只是一个普通人。 Ya artinya presiden itu di atas, dia yang berkuasa, memiliki otoritas, sedangkan saya rakyat biasa. 对不对？那么我们说关系的时候都是对等的关系，是吧？ Namun pada saat kita berkata satu hubungan itu berarti hubungan kita ini sama. 那你想一想，当神说我是亚伯拉罕的神，是以撒的神的时候， Namun coba kita bayangkan pada saat Allah berkata dia adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. 这是不是挺让人很震惊的呀？ Ini bukankah suatu hal yang membuat kita kaget? 谁呀？跟亚伯拉罕进入关系的是谁呀？ Siapakah yang masuk bersekutu berhubungan, masuk relasi, membangun relasi dengan Abraham? 不是说一个地上有名的很强大的人，是吧？ Di sini bukan satu manusia sangat berkuasa, berotoritas yang sangat kuat di dunia 而是那 ini. 一位绝对的超越的上帝本身，是不是？ Namun Allah itu sendirilah yang masuk bersekutu berhubungan dengannya. 是不是这个？当你读到这句经文的时候啊，弟兄姐妹，你应该有这样的意识，是吧？ Pada saat kita membaca ayat firman Tuhan ini, harusnya kita memiliki kesadaran seperti ini. 神说我是亚伯拉罕的神，你应该感到难以置信才对。 Ya artinya Allah berkata dia Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu harusnya kita sulit untuk mempercayainya. 你听明白我说的话吗？ Bisa dipahamin? 听明白了吗？ Bisa dipahamin 听 maksudnya? 明白是不是？所以你想一想，当神跟摩西说我是亚伯拉罕的神的时候， Maka pada saat Allah berkata kepada Musa 这件事 bahwa 太 aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 这件事比我说总统是我的朋友还让人震惊。 Hal ini lebih mengagetkan daripada saya berkata saya adalah temannya 对不对， presiden. 弟兄姐妹？因为上帝是那一位我是的上帝啊， Karena dia adalah Allah, aku adalah. 是绝对超越的，对不对 Dia？ benar terlampaui transcendent. 那么这个神的名是表示神与人立约的名，对不对啊？ Namun nama Allah ini adalah Allah yang membuat perjanjian dengan manusia. 在神和人关系中，神的名， Yaitu nama ini adalah nama yang hubungan 对吧？ di 耶和 antara 华 Allah dengan manusia. 所以耶和华他表示的是在上帝与人关系中他的名。 Oleh sebab yang berkata nama Tuhan Allah ini adalah yang memiliki hubungan antara Allah dengan manusia. 在立约关系中的是吧？ Yaitu dalam hubungan perjanjian. 那这两个的话，那其实我们来想一想，这两个名之间，一个是超越的名，一个是立约的名。 Namun coba kita bayangkan
Saya itu ini namanya yang terlampau transenden. Yang kedua ini ada 第二个是什么？超越立约的名。 Yaitu nama dalam perjanjian. 那这两个是不是矛盾的，弟兄姐妹？ Bukannya kita lihat kedua ini sepertinya bertentangan? 是不是矛盾的？你想一想， Bukankah dilema atau bertentangan? 如果我们来想一想哈， Coba kita membayangkan. 如果耶和华是我是的那一位， Jika Tuhan Allah dia ada, aku adalah, 他是绝对的超越者， dia benar sebagai transenden terlampaui. 那就意味着对人来说， Maka itu artinya bagi manusia, 耶和华是绝对自由的， Allah ini adalah benar sepenuhnya 是绝对不受约束的， ya artinya dia tidak akan terikat, terkendali oleh hal 是 apapun. 人绝对不可能认识的， Ya artinya juga manusia pasti tidak akan dapat mengenalnya. 你也无法知道他的心思、他的意念， Bahkan kita juga tidak dapat mengetahui keinginannya, kehendaknya. 你跟他是隔绝的， Ya artinya kita terpisah daripadanya. 也就意味着你绝对不可能跟他进入关系， Itu juga berarti tidak mungkin kita dapat bersekutu dengannya. 对不对，弟兄姐妹？ Ya bukan teman-teman? 是不是？这是耶和华，他是我是的意思。 Ini artinya namanya aku adalah aku. 那么如果说耶和华他又说我是亚伯拉罕的神、以撒的神，我是立约的神，与你立约的神的时候， Namun pada saat Allah berkata, aku adalah Allah yang mau perjanjian dengan engkau, aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. 正好相反。 Justru ini sebaliknya. 那么这位耶和华他就是怎样被约束的上帝， Namun Allah ini adalah Allah seperti biasa. Allah ini adalah Allah yang dibatasi. 他必须要向人守约， Ya artinya dia harus memegang perjanjiannya kepada 他 manusia. 就不是绝对自由的， Namun di sini dia tidak lagi bebas. 并且呢， sepenuhnya. 耶和华这位在约中的神，他的心思、他的意念、他的行动是可以被判断的，可以知道的。 Ya artinya segala keinginan tindakan kehendak Allah ini dapat diketahui oleh manusia. 对吧？你跟这位上帝的交往是能实现的， Ya artinya dapat tergenapi persekutuan hubungan kita dengan Allah. 是不是跟这两个就是矛盾的呀？ Bukannya jika kita melihat kedua ini bukankah dia dilema, maksudnya bertentangan? 对不对，弟兄们？如果他是约中的神的话， Jika dia Allah dalam perjanjian, 那么对于人来说， namun bagi 我 manusia 对这位上帝的认识是能够确切的了解的，弟兄姐妹，明白吗？ pengenalan kita terhadap Allah bisa kita mengenalinya. 这个是我们说福音一个非常重要的一个原则。 Ini yang kita katakan salah satu hal yang sangat penting. 我们说人和神交往， Kita berkata manusia bersekutu dengan Allah. 如果说那一位上帝不是与人立约的上帝， Jikalau Allah itu bukan Allah yang telah mengadakan perjanjian dengan 那么 manusia, 本质上来说，人和神是不可能交往的， maka pada dasarnya manusia tidak mungkin dapat bersekutu dengan Allah. 因为你并不知道他要干什么， Karena kita tidak akan tahu, mengenal apa yang ingin dia lakukan. 对吧？他要做什么，他的行动、他的性情，你并不能有确切的知道，并且能够因着知道他而对他做出有效的回应。 Ya, artinya kita tidak akan tahu kehendaknya, rancangannya, tindakannya, dan kemudian tidak mungkin kita bisa meresponinya dengan tepat. 打个比方哈，我打个比方， Contohnya, 比如说我们结婚了， contohnya kami berdua telah menikah, 这个结婚建立一个婚约， di mana pernikahan ini membangun satu perjanjian pernikahan. 因此在这个婚约的保障之下呀， Oleh sebab itu, dalam perjanjian pernikahan ini, 我对他的任何的 jaminan ini, 行动、任何的言语，我都能大概能够掌控，是不是？ artinya segala perkataan saya, tindakan saya kepada saya bisa mengenali, bisa menguasainya. 为什么呢？ Kenapa? 有约的限制， Karena di mana kami terbatasi oleh perjanjian pernikahan ini. 对吧？双方都要彼此守约， Ya, artinya kedua belah pihak ini harus memegang perjanjian 并 ini. 且约是有具体的内容的。 Dan perjanjian ini dia ada isi-isi yang mendetailnya. 这样构成了有效的交往关系。 Sehinggalah terjadinya persekutuan hubungan yang efektif. 那么如果说我要进入婚姻的这个人，他完全是琢磨不透的， Jika saya berkata, yang akan masuk dalam pernikahan dengan saya ini, dan orangnya sama sekali tidak bisa tebak, saya 他性情也 kenali, 不知道变来变去， bahkan sifatnya berubah sana sini, 那我呢很痛苦啊， namun saya akan menyiksa 他不受约束啊。 karena dia tidak dibatasi 那 oleh 今 hal 天 tersebut. 他说今天喜欢我，明天他喜欢别人了， Dia hari ini berkata menyukai saya, besok dia berkata dia menyukai orang lain. 本质上我是没法跟他进入交往关系的， Jika seperti itu, maka tak dapat kami masuk ke dalam satu relasi. 是不是弟兄姐妹？
Ya kan 所以 teman-teman? 其实说神的名是这个第3章，包括是出埃及记非常重要的要点。 Oleh sebab itu, nama Allah ini merupakan satu poin yang sangat penting dalam kitab Keluaran. 大家必须要理解这个， Kita harus mengenal, memahami hal ini. 特别是神在约中的名。 Terutama nama Allah dalam 那 perjanjian. 么我们说，当耶和华宣告他是在约中的名的时候啊， Namun pada saat kita berkata Allah menyatakan namanya dalam 这 perjanjian, 意味着什么呢？ itu berarti apa? 这意味着很重要的就是他要自己来成全和他百姓约的关系。 Itu berarti dia sendiri yang akan menggenapi, memegang perjanjiannya dengan umatnya. 明白吗？他要成全什么呢？他要真正的成为他百姓的神。 Apa yang akan dia genapi? Yaitu dia akan menjadi Tuhan Allah bagi umatnya. 使以色列做他的百姓， Membuat bangsa Israel menjadi umatnya. 使以色列真的以耶和华为独一的神。 Membuat bangsa Israel benar menjadikan dia sebagai Allah yang satu-satunya. 这是神要做的，他要采取行动， Ini yang akan dilakukan oleh Allah dan inilah tindakannya. 是不是啊，弟兄姐妹？是吧？这是说神在，所以说我们祷告嘛，我们祷告还记得吗？主祷文， Masih kita ingat doa Bapa kami? 主祷文，愿人都尊你的名为圣， Ya sekiranya semua 对吧？ Mm. 愿人都尊你的名为 Kiranya 圣。 dikuduskanlah oleh 得 namamu. 孤独斯干了，拉玛目是不是？那个神的名说你的名是什么意思呢？ Namamu 什么后面呢？得孤独斯干了，拉玛不是目是吧你？前面的那一句是神的名成为神的名是圣的， Ya artinya nama Allah ini adalah kudus. 对吧？这个是祷告的时候是呼求上帝你来行动吧。 Ini yang artinya pada saat kita berdoa, berseru, meminta Allah yang bertindak. 这个祷告的意思不是我要尊你的名为圣， Kalimat ini bukan di mana saya yang mau menguduskan namamu, 而是上帝你自己使你的名成为圣吧。 melainkan kiranya Allah kamu sendiri yang membuat namamu kudus. 意思就是上帝你自己行动，成就与你百姓所立的约吧。 Yang artinya Allah engkau sendiri yang bertindak untuk menggenapi perjanjianmu dengan Allah. 对吧？你借着道和圣灵，使你基督的救恩成全在你百姓中间吧， Melalui firman dan Roh Kudus engkau menggenapinya. 使你的百姓都以基督为主，以你为神吧。 Dan yang membuat umatmu yang menjadikan Kristus sebagai Tuannya, sebagai satu-satunya. 因此他是呼求上帝的行动，是吧？ Oleh 上帝 sebab 你来 itu, 行动。 itu merupakan tindakan dia memanggil umatnya. 这 Memanggil. 个，所以这个是神立约的名和神超越的名，这个之间的矛盾就是福音。 Inilah yang disebut nama yang terlampau transenden dan nama yang di dalam perjanjiannya. Ya artinya mereka dalam terlihat pertentangan dan ini juga disebut Injil. 明白吗？矛盾就是福音，圣经里越是矛 Justru 盾， dilema bertentangan ini yang disebut Injil. 不明白这个矛盾，你就说明你还不理解福音。 Jika kita tidak memahami pertentangan seperti ini, dilema seperti ini, maka kita mungkin belum memahami 你对上帝的认识就是个词，然后一些概 pengenalan 念， kita terhadap Allah mungkin hanya satu konsep saja, satu 你 kata 不 saja. 真认识他， 什么? 不真认识他。 Tidak benar mengenalnya. 那么我们说，接下来第3章就是神与摩西的对话了，是吧？ Namun kita selanjut 叫什么呢？这些 Keluaran pasal 3 ayat 4 Kenapa tawar? 17 itu adalah percakapannya dengan Musa. Allah dengan Musa. 咋的了？跟他爸？他为什么笑啊？ Dia memang seperti itu. 哦，他就是这样子的。这挺吓人，你这吓人的，这是咋整？你突然一笑，给我吓够呛。 Tiba-tiba kamu ketawa membuat orang takut, Jesse. 哎呀妈呀，跟你们上课呀！好，我们来看一下，所以3章1节大家看是吧？这样，我们既然要学一卷书，就要学明白是吧？是不是？既然学一卷书， Jikalau kita belajar satu kitab, 就大概我们要学懂、学明白哈。 pertama kita udah belajar, maka kita harus bisa memahami, mengenal, dan mengerti. 那出埃及记这样的话，从3章1节一直到4章的16、17节，都是说摩西和神之间的对话，是 Oleh 吧？ sebab itu, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 17 itu adalah percakapan antara Allah dengan Musa. 然后我们上次是讲到了4章10节， Kemudian kemarin kita sampai pasal 对吧？ 4 ayat 10 ya. 这里讲到摩西再次的这个不愿意去
听神的话。 Ya artinya di sini kembali Musa menolak, tidak ingin mendengarkan perkataannya Tuhan. 昨天也跟 Rachel 分享了这个问题哈。 Kemarin saya udah sharing hal ini juga ya. 下课的时候，黄欢姐你们可以交流一下，好不好？ Jadi pas nanti istirahat kalian bisa membahasnya lagi. 就是说，我们先遵照经文字面的意思去理解。 Pertama-tama kita berdasarkan secara harafiah isi Alkitab ini kita memahaminya. 那么摩西说他是笨口拙舌的，所以他拒绝是吧？ Ayat 10, Musa dia menolak, dia berkata, aku bukan orang yang pandai bicara, sebab aku berat lidah tidak lancar berbicara. 但是11节说，谁照你的口呢？ Kemudian ayat 11, Tuhan berfirman, siapakah yang membuat lidah manusia? 神这是什么意思啊？ Ini maksudnya apa? 使你现在成为你的是谁呀？ Ya artinya, yang menjadikan kamu saat ini itu siapa? 对不对啊？使你成为人的，使你长嘴的是谁？ Ya artinya yang menjadikan kamu sebagai manusia, sebagai anak sulung itu 不是我 siapa? 耶和华吗？ Bukankah saya Tuhan 所以 Allah? 你会不会讲话就不是决定性的。 Oleh sebab itu, kamu berat lidah, pandai bicara atau tidak, itu bukan yang paling 对不对？而 menentukan. 是在于谁使你能说话。 Namun, yang paling menentukan itu adalah siapa yang membuat lidah manusia, Siapa ada membuat isu kamu dua? bicara. 摩西，你现在还能跟我说话， Ini maksudnya, saat ini Musa kamu masih dapat berbicara dengan saya. 这个能力也不是在于你自己， Kuasa ini bisa berbicara ini bukan daripada dirimu sendiri juga. 而是上帝使你能跟我说话。 Melainkan Allah yang membuat kamu dapat berbicara. 所以你就不要判断自己有没有这个能力， Oleh sebab itu, janganlah kamu menghakimi dirimu sendiri bahwa kamu pandai bicara atau tidak. 而是应该问给你这个能力的、能说话能力的是谁？ Namun yang harus kamu tanyakan itu adalah siapa yang memampukan kamu berbicara, membuat lidah manusia. 是不是啊，弟兄姐妹？就是决定现在你是这个样子的是谁？ Ya artinya, siapa yang paling menentukan hingga kamu menjadi seperti ini? 然后呢，我们继续往下看，是吧？ Lanjut kita melihat, 结果摩西又开始推脱，是吧？第13节 ayat 13, Musa mulai menolak lagi. ，Jesse 读一下4章13节。 Desi bantu baca. 你看不好好读，读。 Namun Musa berkata, Tuhan, kebetulan sekiranya siapa saja yang akan kau utus. 这摩西就说：“这时候你爱找谁找谁吧，我不，反正我是不去， Musa artinya, saya tidak mau pergi, terserah kamu utus siapa gitu yang pergi. 对不对？这个也没有什么理由了，这回现在说也没有什么拒绝的理由了。 Ya artinya, Musa tidak mencari alasan lagi. 结果这个摩西就上放平了，躺平了。 Sama seperti Musa ini udah terbaring saja, udah nggak mau cari alasan lagi. 你愿意找谁找谁，反正我是不去。 Ya, terserah kamu mencari siapa. Yang 结果 penting saya 14 tidak mau 节， pergi. 耶和华向摩西发怒， Namun kita lihat ayat 14, 就说 lalu murka Tuhan Allah 你让你 menyala-nyala. 哥哥亚伦来代替你是吧？说 Di 话。 sini biarlah kakakmu Harun yang menggantikan kamu untuk berbicara. 所以我们在这个关系中，我们去看的时候会发现一个很有意思的是吧？ Jika dalam hubungan seperti kita melihat, kita akan mendapatkan suatu Iya, hal iya. yang menarik. 摩西不断的拒绝神的呼召， Di mana Musa terus-menerus menolak 但是在 panggilannya 这个 Allah. 过程之中，上帝极为的忍耐，是不是？ Namun kita lihat dalam proses ini, Allah masih sabar terhadapnya. 一直的妥协。 Dia masih terus sabar. 那么我们怎么理解上帝的忍耐和妥协呢？ Namun dengan cara apakah kita memahami kesabaran Allah ini? 上帝如此的忍耐妥协，原因是什么呢？ Allah begitu sabar itu alasannya karena apa? 原因是什么，弟兄姐妹？ Allah meningkat perjanjian. Iya, kenapa sih? Perjanjian. Iwet Iya. Hayu. 对，Jesse 你说的很对， Iya benar yang dikatakan 是 Jesse. 因为上帝在约中的怜悯的性情，是吧？ Karena ini adalah belas kasihan Allah dalam perjanjiannya. 上帝没有必要向任何一个人妥协。 Di mana Allah seharusnya tidak perlu sabar kepada siapapun. 当上帝临到一个罪人的时候，没有人能在他面前存活， Ya, jikalau Allah datang ke hadapan manusia yang berdosa, 更别 maka manusia tak ada satupun yang bisa dapat 更 hidup. 别说拒绝他了。 Maksudnya tidak perlu kita berkata mau menolaknya. 但是在上帝在这里，他极为的不断的忍耐，不断的这个让步， Namun di sini
Allah terus sabar, terus mengalah. 我们怎么看待这个问题啊？ Gimana kita memandang hal ini? 其实这正是上帝在约中的性情。 Sebenarnya ini juga adalah sifat karakternya Allah dalam perjanjian. 其实大家可以想象一下， Sebenarnya dapat kita juga 这位 membayangkannya. 与摩西说话的上帝他是谁呀、 Siapakah Allah yang sedang berbicara dengan Musa ini, siapakah dia? 他就是那钉十字架的主嘛， Bukankah dia juga Tuhan yang disalibkan di atas kayu 对 salib 吧？向着那些鞭打他的人、吐唾沫在他脸上的人， terhadap orang-orang yang menghinanya, meludahinya, mencambuknya. 上帝是耶稣打不过他们吗？ Apakah Kristus tidak dapat melawan mereka? 不是的，是不是？ Bukan. 你想想那些人，那些兵丁吐唾沫在他脸上， Coba kita bayangkan serdadu-serdadu ini meludahinya, 给他戴荆棘冠冕， memakaikan dia mahkota 但 duri. 是耶稣没有做出回应，是吧？ Namun Yesus tidak 而 meresponinya, 是忍耐、 justru masih tetap sabar, 让步。 mengalah. 为什么呢？ Kenapa seperti itu? 因为他就是出埃及记的那位耶和华神嘛， Karena dialah Tuhan Allah yang memimpin umatnya keluar dari 他 Israel. 忍耐罪人的这样的攻击， Dia menahan, sabar terhadap serangan 忍 umat-umat, 耐罪人的拒绝， penolakan dari manusia 因为 berdosa. 他要成就与他 Karena 百姓所立的约。 Dia ingin menggenapi perjanjian dia adakan dengan umatnya. 这就是我们说的这位。这当你这样想的时候，你才真的认识这位神，认识神的儿子耶稣，是不是？ Pada saat kita dengan cara berpikir seperti ini, barulah kita mengenal anak Allah ini, mengenal Allah ini. 上帝在约中是这样的一位上帝， Gitu Allah, ternyata dia Allah yang seperti ini dalam perjanjian. 这是多么无法想象啊！ Kita lihat suatu hal yang tak dapat dibayangkan oleh kita. 因为他是说我是的那一位啊， Karena dialah Allah yang berkata, aku adalah. 他是那一位绝对的自由、绝对的超越的上帝。 Dia adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak disekap atau penuh dengan 但 kebebasan. 是他把自己放到约中了， Namun dia menaruh dirinya di dalam perjanjian, 把自己放到约束之下， yaitu menaruh dirinya dibatasi. 并且他自己向着人，他宣告他要绝对的成全这个约，守约， 什么？绝对成全这个约来 Di 遵 mana? 守这个。 Ya artinya dia menjanjikan kepada manusia dia sendiri akan memegang perjanjian ini dan 所以 memeliharanya 其实 dan 弟兄姐妹 menggenapinya.，我们对神的确信，我们的信心的根据就在于此啊， Oleh sebab itu, iman kita kepadanya itu dari sini. 是不是？ Bukankah 你 iya? 基督徒对神的信心就是这位上帝是在约中向我行动的上帝。 Di mana iman sebagai orang yang percaya itu adalah di sini, di mana Allah yang bertindak dalam perjanjian 我对 ini. 他有信心，是因为我真的知道他必按约而行。 Di mana saya beriman kepadanya, maka saya percaya bahwa dia akan berjalan, bertindak sesuai dengan 虽然我 janjinya. 犯罪得罪他， Walaupun saya berbuat dosa, 但是 bersalah kepadanya, 我是依靠在基督里的，在约中的这位神。 maka saya mengandalkan di dalam Kristus, dalam Allah dalam perjanjian ini. 我知道他不会再向我发怒， Saya tahu dia tidak akan murka lagi 他会 kepada 忍耐我， kita. 引导我， Dia akan sabar menuntun 就像忍 kita. 耐摩西一样， Sama seperti dia sabar mengalah terhadap 直到我 Musa. 能够理解他的心， Sampai kita bisa memahami 知道他这 kehendaknya. 样爱我， Sampai kita mengenal dia 直到 begitu 我能真正的 mengasihi 悔改 kita. 回转，是吧？ Sampai kita benar mau kembali kepadanya, bertobat dan mengandalnya. 这样的一位上帝成为一个具体的你能够交往的上帝。 Di mana Allah seperti ini menjadi Allah yang dapat kita membangun relasi 那么， ataupun bersekutu 如果不 dengannya. 是在你，如果你认识的上帝不是在约中的，在基督里的， Namun Allah yang kita kenal bukan Allah dalam perjanjian, 不是在约中， 不是在基督里的， bukan di dalam Kristus, 可以说，即使是你宣称基督徒，你也不认识神。 maka walaupun kita mengaku diri kita adalah orang Kristen, boleh katakan kita ini belum percaya. 教会中有很多人这样的基督徒的， Kita di gereja itu juga banyak yang seperti ini. 他天天喊着信耶稣，也信耶和华， Terus juga berkata, berseru, saya percaya pada 但是他 Kristus dan 不 kepada 认 Tuhan 识 Allah. 那一位在约中、在基督里的上帝的性情、上帝的行动。 Namun dia tidak mengenali sifat karakter tindakan Allah yang di dalam perjanjian. 他不从那个上帝的那个行动里去认识自己， Di mana dia tidak dalam tindakan ini mengenalnya. 在那里认识到自己的邪恶，向着神的抵挡， Dari situlah mengenali betapa jahatnya kita 也因着自己的罪， memberontak Allah. 上帝自己要牺牲他儿子， Dan juga karena dosa kita sendiri, Allah ingin 看 mengorbankan 见上帝 anaknya 为成 sendiri. 全他的约而有的忍耐、怜悯、
tidak juga mengenali Allah yang sabar, penuh dengan 我多 kasih setianya. 多说一句哈，今 Saya 天是 mungkin saya 受难， menambahkan, 对不对？ hari ini adalah Jumat Agung atau 大概在2000 penderitaannya 年前， Kristus. 主耶稣在上午9点的时候，他被挂在木头上。 2000 tahun yang lalu, kurang lebih sekitar jam 9, Tuhan Oh. digantungkan di atas kayu 真 salib. 正的基督徒如何纪念基督的受难呢？ Lalu bagaimanakah sebagai orang Kristen 当然，这 memperingatinya? 个世界上会有很多各样的这个活动了， Tentu saja terkadang kita mengadakan banyak kegiatan. 但是你真正的要知道你关注什么。 Namun pertama yang harus kita tahu, pribadi kita sendiri, manakah yang kita fokuskan? 你真的认识那钉十字架的主吗？ Apakah kamu mengenali Kristus yang disalibkan di atas kayu 对吧？ salib? 他是那一位宣告我是的那位超越的上帝。 Yaitu dia adalah Allah yang berkata, aku adalah aku ini. 他却把自己放在约中了， Namun justru dia menaruh dirinya dalam perjanjian dan membatasi dirinya. 要委身于你这个罪人。 Ya artinya supaya kita ada di dalam, maksudnya memberikan dirinya kepada kita manusia berdosa 使 ini. 你与他隔绝的你能够对他有一个比较具体的可判断的了解。 Ya artinya sehingga kita yang terpisah padanya ini dengan cara seperti kita bisa mengenalnya. 所以对于摩西来说，口才不是问题，是吧？ Oleh sebab itu bagi Musa, maka dia berat lidah, dia tidak jago ngomong, 他 itu tidak masalah. 他是能说的还是笨口拙舌的，这不是根本的问题。 Dia pandai bicara atau berat lidah itu bukan satu hal yang menjadi masalah. 问题是他真的要意识到差遣他的是怎样的一位神， Yang terpenting di sini itu adalah Allah yang mengutusnya. 而一旦他真的认出这位神的名， Asalkan dia sudah mengenal nama ini 也愿意去信靠的时候， dan mau juga percaya 那 mengandalkannya, 么就没有问题了。 namun tidak ada masalah 所以 lagi. 对于大家来说， Namun bagi kita juga, 真正的问题也不是我在教会我有什么才干，或者我没有什么才干， ya artinya kita di gereja, kita memiliki talenta apa ataupun sama sekali tidak memilikinya. 拦阻你服侍神的只有一个 Hal yang 很重要的原 menghalangi 因，就 kita 是 yang melayani Tuhan itu adalah 你并不懂得福音， kita tidak mengenal Injil ini, 不 tidak 认识 mengerti 这位 Injil ini, 约中的耶和华， tidak mengenal Allah yang di dalam perjanjian ini, 并且也不试图专注在这个上面。 dan juga tidak mencoba untuk fokus di sini. 基督教的很多外在的样式把你吸引去了， Justru terkadang kita lebih tertarik hal-hal yang fisik yang terlihat oleh kita, 但是对于圣经所启示的这个真理却是模糊的。 namun justru kita abu-abu sama-sama terhadap kebenaran yang dinyatakan dan diwahyukan melalui 这 firman. 个也会拦阻你的成长， Di mana hal ini juga akan menghalangi pertumbuhan kita. 那会导致什么呢？ Nah, jika seperti itu, Ni- maka akan ni membawa会有 dampak 肉体里的- apakah bagi kita? 很多肉体里的罪胜不过， Akan ada banyak dosa dalam kedagingan kita, kita tidak bisa 对吧 taklukkan. 懒惰、 Contohnya kemalasan. 体贴肉体、 Kita mengikuti kehendak 放 daging 纵、 kita. Melepaskan diri kita sendiri. 骄傲、易生气， Tinggi hati, ego. 这也就更加的拦阻你和这位上帝的关系。 Justru hal ini makin menghalangi kita masuk bersekutu, membangun relasi dengan Allah. 所以真正的我们要仍然回到圣经，回到这福音里，是吧？ Oleh sebab itu, kita benar harus kembali kepada firman. 好，我们休息一会儿。 Kita istirahat sebentar. 给我一下水呗。茶水。